Yang tak masuk tak apa, saya rakam, saya upload di Telegram dengan YouTube, insyaAllah. YouTube tu kita private lah yang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi dia punya kulit kitab tu dia masuk dalam permulaan kitab tu, dia sebut inilah kitab yang dinamakan akan dia. Inilah kitab yang dinamakan akan dia, akan ini kitab tu lah. Dia nama apa? Dia kata nama kitab tu Matla' al-Badrain wa Majma' al-Bahraini. Tu nama kitab dia. Nama kitab dia Matla' al-Badrain wa Majma' al-Bahraini. Maksud Matla' al-Badrain tu maksudnya tempat terbit 2 bulan purnama. Badraini tu maksudnya tempat terbit lah. Tempat terbit 2 bulan purnama. Wa Majma'al Bahraini. Wa Majma'al Bahraini tu maksudnya tempat berhimpun 2 laut. Bahraini tu 2 laut lah. Panggil tasniah daripada kalimah bahrun. Bahrun tu laut. Bahraini tu 2 laut lah. 2 laut. Baik, habis itu. Jadi itu nama kitab lah. Orang panggil kitab Matla'ul Badrain wa Majma'al Bahrain. Cuma dia lebih masyhur dengan panggil Matla'ul Badrain lah. Orang panggil mengaji kitab Matla'ul Badrain ataupun mengaji kitab Matla' dia panggil. Dia panggil mengaji kitab Matla' ataupun dipanggil mengaji kitab Matla'ul Badrain lah. Baik, habis itu. Selesai itu. Lepas tu dia sebut pada menyatakan kelebihan ilmu. Dia kata pada menyatakan kelebihan ilmu, dia kata. Dan menyatakan rukun Islam. Dan juga rukun iman. Dan juga ilmu tauhid. Dan juga ilmu fiqh. Jadi hak kita nak tu, kita nak mengaji ni. Mengaji ilmu fiqh ni. Jadi hak depan tu dia ambil daripada Matan Ummil Barahin. Kitab tauhid lah tu. Jadi saya tak baca lah tu sebab hak tu kita kalau nak mengaji asing lah tu. Mengaji kitab asing lah. Ataupun mengaji bab tauhid lah tu. Jadi hak kita nak ni situ. Iaitu nak mengaji ilmu fiqh. Jadi ilmu fiqh ni dia akan sebut daripada permulaan kitab Taharah lah. Sampailah kepada penghujung kitab, iaitu kitab Al-Itqu lah, bab pemerdekaan hamba. Jadi kalau kita mengaji fiqh memang dia mula daripada bab taharah tu sampai bab pemerdekaan hamba lah. Selalunya macam tu lah. Bab yang paling last sekali bab merdeka hamba. Itu yang paling last sekali. Bab yang paling last sekali bab pemerdekaan hamba. Okey, selesai. Jadi dia sebut yang tu. Cuma dalam kitab Matla'ul Badrain ni dia tak ada apa? Tak ada bab waqaf, tak ada. Bab waqaf tu kemungkinan naskah dia hilang ke, wallahu a'lam. Bab syufa'ah tak ada. Syufa'ah tak ada. Bab syufa'ah ni macam kita share tanah dengan orang. Bukan kita share, kita dapat harta pusaka. Jadi pembahagian tanah tu belum dibahagikan antara satu sama lain. Jadi bila belum dibahagikan antara satu sama lain tu, tiba-tiba seorang tu dia pergi jual. Dia pergi jual hak bahagian dia.
Jadi bila dia pergi jual hak bahagian dia tanpa minta izin kita. Maka yang tu kita boleh pergi paksa orang yang beli tanah kita tu, tanah yang dijual tu, supaya jual balik kat kita. Supaya jual balik kat kita. Disebabkan apa? Disebabkan dia pergi jual, dia pergi jual tanah tu tanpa minta izin kita. Dalam keadaan tanah tu belum, kalau bahasa mudahnya, belum pecah geran lah kita kata. Belum bahagi. Belah mana hak hang, belah mana hak aku. Tiba-tiba hang pergi jual tanpa minta izin aku. Yang tu kalau kita punya fiqh dipanggil bab syufa'ah lah. Dalam matlaul badar ni tak ada syufa'ah, tak ada. Syufa'ah pun tak ada, waqah pun tak ada. Lepas tu bab apa kita ada? Bab suluh pun tak ada sah-sah. Suluh ni bab perdamaian. Bab perdamaian tak ada dalam kitab ni. Kemungkinan naskah dia hilang ke, wallahu a'lam tu. Boleh jadi naskah hilang. Sebab kitab Matlaul Badr ini kalau kita tengok dia ambil cara uslub dia tu, dia ambil daripada kitab Fathul Qorib. Dia ambil daripada kitab Fathul Qorib. Maksudnya mudah cakapnya Matlaul Badr ini dia versi Jawi daripada kitab Fathul Qorib yang Arab tu. Fathul Qorib tu syarah Matabi Syujah. Dia ambil daripada kitab tu. Kalau kita tengok cara dia susun tu lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Baik, habis. Okey. Karangan Abdul Fakir dia kata. Jadi karangan Abdul Fakir Al-Fani Muhammad bin Ismail Daud Fatani. Itu nama dia lah. Muhammad bin Ismail Daud Fatani. Jadi dia ni bukan anak Syekh Daud. Cuma dia nisbahkan diri dia tu kepada Syekh Daud Fatani. Nama dia Muhammad bin Ismail Daud Fatani tu penisbahan kepada Daud Fatani lah. Ada kata dia ni adik-beradik bagi Syekh Daud Fatani. Ada kata dia ni anak angkat dan sebagainya lah. Tapi hakikat asalnya dia bukan anak Syekh Daud lah. Bukan. Dia banyak jugalah kitab-kitab yang dia karang. Antara dia kitab ni lah. Matlaul Badrain. Dan juga dia juga karang kitab Wishahul Afrah. Dia juga Wishahul Afrah. Satu lagi kitab apa dia karang? Kitab Bahrul Wafi. Bahrul Wafi tu Allah Alam. Adakah dia karang ataupun orang lain, ataupun Syekh Daud, atau kena tengok balik lah. Kena tengok balik. Tapi dia ni banyak kitab lah yang dia karang. Antara dia kitab ni lah. Baik. Satu lagi kalau kitab yang dia karang tu, yang ni lah, yang ni. Yang satu lagi, satu kitab Syekh Ahmad. Baik, nama pengarang tu Muhammad bin Ismail Daud Fatani lah. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa ahibbaih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun baginya, bagi Syekh Muhammad bin Ismail tadi. Wali walidayhi, dan dua ibu bapaknya. Dua ibu bapa Syekh Muhammad bin Ismail tadi. Wa ahibbaih, dan juga kekasih-kekasihnya. Kekasih-kekasih Syekh Wan Ahmad. Syekh panggil Muhammad bin Ismail tadi. Wa ahibba tu maksudnya kekasih lah. Orang-orang yang dia sayang kan. Adik-beradik dia. Wal muslimina, dia doa juga untuk orang Islam. Dan juga segala orang Islam lah. Ajma'ina amin. Baik. Jadi satu doa dia lah. Jadi doa dia tu termasuk juga dengan doa kepada kita. Bukan dia doa untuk diri dia saja. Bukan dia doa untuk adik-beradik dia saja. Bukan. Dia doa juga untuk orang Islam. Baik. Selesai situ. Itu dia punya. Lepas tu bawah tu dia sebut kan. Dan pada tepi naskah ini. Dia kata. Dan pada tepi naskah ini. Beberapa hasyiah yang disurat akan hasyiah tadi, beberapa tadi oleh muallifnya, oleh pengarangnya, pengarang Matlaul Badrain lah. Di belah tepi tu ada lah sikit-sikit dia tulis belah tepi tu. Ada yang dia ambil daripada kitab-kitab lain, dia buat ta'liq sikit lah, dia buat hasyiah sikit supaya kita nak mudah faham ke apa ke, takut kita tak faham dan sebagainya kan. Jadi dia ada tolong sikit lah. Dia ada tolong sikit. Baik, habis itu selesai. Okey, habis dia punya mukadimah dia. Jadi hak bawah tu dia nak cerita tauhid lah tu. Tu saya tak baca lah tauhid ni. Sebab kita nak ambil dia punya maudhu' asal, kita nak mengaji fiqh kan. Jadi kita langkau terus lah. Hak depan tu tak apa. Nanti kalau kita nak mengaji lain, kalau khatam panjang umur khatam, saya baca lain lah yang tu. Cuma kita nak ambil yang muka surat 14. Muka surat 14 ke muka surat 15? Muka surat 13. Kalau dalam PDF ni muka surat 13 Pada kata dia nak sebut
Kitabu ahkami taharati. Situ. No? Kitab hukum hakam taharah. Jadi sekarang dia nak cerita kitab hukum hakam taharah lah. Jadi menjadi kebiasaan para ulama fiqh bila dia nak mula kitab memang dia akan mula dengan hukum hakam taharah lah. Dia tak mula dengan bab lain. Kerana taharah itu sebagai satu syarat untuk nak bagi sah kita punya ibadat. Nak bagi sah kita punya sembahyang. Nak bagi sah kita punya tawaf. Nak bagi sah kita punya ibadah-ibadah yang lain lah. Kebanyakannya berhajat kepada taharah. Kebanyakannya berhajat kepada taharah. Hak paling penting sekali sembahyang lah. Tapi kalau macam puasa tak syarat kepada taharah. Puasa tak ada ayat sembahyang pun kita boleh puasa. Kan? Tak ada masalah. Kita tak mandi wajib lagi pun kita boleh puasa. Dan kita mengkit-mengkit dah subuh. Tak ada nak mandi wajib. Maka pada ketika tu kita boleh meneruskan puasa macam biasa walaupun belum mandi wajib. Jadi dalam masalah puasa tak disyaratkan taharah. Tapi dalam masalah sembahyang, dalam masalah tawaf, dalam masalah khutbah Jumaat, yang tu disyaratkanlah untuk kita ada ayat sembahyang. Tak apalah nanti dia sebutlah, depan tu dia sebut. Baik. Jadi dia sebut ini suatu kitab pada menyatakan hukum bersuci, dia kata. Ni. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum bersuci. Ni sini. Baik. Bermula segala air yang sah buat bersuci dengan dia, dengan air tadi. Tu dia punya dhamir dia lah. Bermula segala air yang sah buat bersuci dengan dia, dengan air ni. Yang ni dalam mazhab Imam Syafi'i, kita mesti kena pakai ayat. Nampak dia sebut ni ayat ni. Sebab tu dia sebut ayat, dia tak sebut lain. Mesti dengan ayat. Selain daripada ayat, hukum tak boleh. Jumhur ulama termasuk dalam mazhab kita lah, mesti kena pakai ayat. Tapi kalau dalam mazhab Imam Hanafi, dia kata untuk kita ambil ayat sembahyang, ya, kita kena pakai ayat. Ayat sembahyang mesti kena pakai ayat. Selain daripada ayat sembahyang, contoh untuk kita cuci najis, mazhab Hanafi kata kita boleh pakai cecair. Cecair ni macam ayat bunga mawar, boleh pakai. Cuka, boleh pakai. Apa lagi? Ayat sabun, benda-benda yang jenis tu. Mazhab Hanafi hukumnya boleh. Untuk basuh najis saja. Tapi untuk ambil ayat sembahyang tak bolehlah pakai cuka. Tak bolehlah pakai apa? Pakai cecair, pakai air bunga mawar. Hanafi dia macam tu. Dia beza antara ambil ayat sembahyang, mandi wajib dengan apa satu? Dengan basuh najis. Kalau ayat sembahyang dengan mandi wajib, ya, yang tu mesti kena pakai air. Tak boleh pakai benda lain. Tapi untuk basuh najis apa semua, Hanafi kata kalau kita pakai cuka tu boleh menghilangkan kesan najis. Kata Hanafi boleh. Itu Hanafi lah. Untuk percambahan minda lah. Untuk kita tahu. Kata, oh Hanafi rupanya boleh macam tu. Tapi kalau Syafi'iyah, tak boleh. Syafi'iyah mana boleh kita pakai cuka untuk basuh najis. Mana boleh. Kita pakai air bunga mawar untuk basuh najis. Tak boleh. Kita pakai apa lagi? Macam-macam benda. Hukum tak boleh. Mesti nak pakai, mesti kena guna air. Hak ni dia sebut ni berdasarkan mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab Maliki dengan mazhab Hanbaliyah. Kena pakai air. Itu sebab dia kata air. Dia tak kata benda lain kan. Dia air, lawan dia cecair. Cecair tu macam itulah air bunga mawar, air kopi, cuka. Tu dia panggil cecair. Cecair lah orang panggil. Orang Kedah panggil cecair. Orang panggil cecair lah tu. Kalau air lah. Kalau cecair. Beza. Bila dalam kitab sebut cecair, kita faham lah. Cecair jenis tu. Macam minyak. Tu cecair lah tu dia panggil. Tapi kalau sebut air, air kita faham lah. Air yang makruf lah. Yang kita tahu lah. Air tu. Selesai dia tu. Habis tu. Itu sebab dia kata bermula segala air yang sah buat bersuci dengan dia. Dengan air. Khobar dia barang yang turun daripada langit. Nampak?
Benda yang turun daripada langit, hukum dia semua kita boleh guna untuk ambil ayat semayang. Tak ada masalah. Dalam kitab, dia sebut barang yang turun daripada langit. Dia sebut langit dulu. Kenapa dia tak sebut bumi dulu? Kerana dia ikut uslub Quran lah. Sebab Quran, bila Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala menjadikan, Allah Ta'ala sebut apa dulu? Langit ke bumi? Allah Ta'ala sebut langit dulu, lepas tu baru bumi. Sebab tu dalam kitab, dia sebut langit dulu. Dia tak kata dulu, dia tak kata macam ni. Dia tak kata barang yang turun daripada bumi. Dia tak kata gitu. Dia kata barang yang turun daripada langit dulu. Lepas tu baru dia sebut. Atau yang keluar daripada bumi. Ha, nampak? Ha, bumi dia sebut nombor 2. Dia sebut langit dulu. Ha, kerana nak ikut uslub Quran. Quran mula dengan kalimah langit. Maka dia pun mula dengan kalimah langit. Dalam Hasyiah Baijuri, dia kata, dimulakan dengan langit kerana, kata ulama, antara langit dengan bumi, langit lebih afdal daripada bumi. Langit tu dia punya martabat dia lebih afdal daripada bumi. Kerana apa? Kerana langit tu tempat duduk para malaikat. Para malaikat duduk di langit berbanding bumi. Bumi tempat duduk para manusia, para makhluk-makhluk Allah Taala. Sebab itu dalam kitab dia mula dengan langit dulu. Imam Nawawi bila dia bahas antara isu langit dengan bumi, dia kata langit lebih afdal daripada bumi. Bumi kurang afdal. Sebab bumi ni tempat manusia duduk. Tempat orang buat maksiat. Dalam masa yang sama ibadat pun ada, maksiat pun ada kan. Tapi kalau langit, langit ni semata-mata untuk ibadat saja. Para malaikat tak pernah buat maksiat atas langit. Sebab itu langit lebih afdal daripada bumi mengikut Imam Nawawi. Maka itu sebab dua alasan. Kalau kita tak lebih asing lah tu. Itu sebab dua alasan dikatakan mula dengan kalimah langit berbanding mula dengan kalimah bumi. Jadi segala ayat yang turun daripada langit semuanya boleh kita guna untuk ambil ayat semayang. Ayat hujan lah selalunya. Ayat embun. Ayat embun pun dia turun daripada langit juga. Kan? Awal pagi apa semua tu. Ayat hujan, ayat embun, yang tu semua boleh. Atau yang keluar daripada bumi. Bumi. Seperti air hujan. Air hujan. Dan air embun. Air embun boleh pakai. Ayat hujan. Tapi air embun ni kalau kita nak pakai, kita kena bagi bila kita bubuh atas kita punya badan, dia mengalir lah. Mengalir ni, kita boleh tengok. Kalau kita buah air atas badan kita, air tu dia berlari atas badan kita. Berlari tu maksudnya dia mengalir. Kalau mudah cakapnya macam ni lah, kita basuh muka. Bila kita basuh muka, air tu dia boleh turun daripada janggut kita. Dia boleh turun daripada dagu kita. Yang tu dipanggil air itu sudah mengalir. Walaupun dia mengalir 1-2 titik pun, dikira mengalir lah tu. Bukanlah kata nak mengalir ni kena mengalir banyak. Macam kita basuh tangan. Bila kita basuh tangan kita tu kita hunjurkan. Bila kita hunjurkan, kita bagi dia turun ke bawah. Tangan tu kita bagi turun ke bawah. Air tu dia mengalir tak turun ke bawah. Air tu dia mengalir turun ke bawah. Dia keluar daripada jari-jari kita. Yang tu dipanggil air mengalir. Kalau kita nak pakai air embun ni dia kena mengalir atas badan kita. Maka hukum dia baru sah kita guna air tu sebagai alat untuk kita ambil semayang lah. Untuk mandi wajib mungkinlah payah kan. Mandi wajib sebab air embun tu tak banyak. Jadi payah. Mudah cakapnya untuk ambil uduk lah. Untuk ambil uduk kaedah yang macam tu. Kita pakai air embun pun boleh. Dia bukan setakat air embun. Ketul ais. Ketul ais tu kita boleh guna untuk ambil semayang. Hukum dia boleh ketul ais tu. Cuma ketul ais tu bila kita guna, kita kena sapu lah. Kita ambil ketul ais tu, kita sapu dekat kita punya muka. Kita sapu dekat kita punya tangan. Sekira-kira bila kita sapu tu, air dia mengalir turun. Boleh. Kita pakai ketul ais pun hukum dia sah ambil semayang. Tak ada masalah. Tapi jarang lah orang ambil semayang guna ketul ais. Kalau eloknya bagilah dia cayak dulu kan. Bila dia cayak, air yang cayak dalam besen ataupun tu, maka kita gunalah untuk ambil semayang. Kebiasaannya macam tu. Tapi kalau nak sapu, nak ambil semayang guna ketulan ais, hukum dia boleh. Dengan syarat air tu dia mengalir turun. Tak ada masalah. Air hujan pun boleh. Air embun pun boleh. No? Saya lagi ada soalan tak bagi saya buka? Kalau ada soalan. Dan lain daripada air hujan dan juga air embun. Boleh. Dan air laut. Air laut pun boleh. Tak ada masalah air laut.
Setengah orang kata air laut mana boleh sebab air laut ni masin. Dia bukan cara masin tak masin, memang sifat air laut ni masin. Jadi kalau ada sifat air laut ni masin, hukum dia boleh kita ambil sembahyang pakai air laut. Air sungai sifat dia apa? Sifat dia tawak. Jadi bila air sungai sifat dia tawak, panggil kita ambil air sembahyang pakai air sungai pun boleh, pakai air laut pun boleh. Tak ada masalah apa. Hukum dia sah, tak ada apa. Baik. Dan air sungai pun boleh, tak ada masalah. Air sungai, tak ada masalah. Air sungai hukum dia boleh. Dan air mata air, air telaga, boleh juga. Dan lainnya kiah. Kalau kita nak buat misal tadi, kebetulan ais salji, boleh juga salji. Salji tu, kalau dia cayak boleh pakai. Kalau dia tak cayak pun, dia mengalir air, dia melekat dekat badan kita, macam air kebetulan ais tadi pun, sama juga. Boleh juga kita guna untuk ambil air sembahyang. Sebab semua itu dinamakan ayat mutlak, tak ada masalah. Dan lainnya tu macam-macam lah. Lainnya tu kita buat misal tadilah, lain daripada ayat hujan, ayat embun, ayat laut, ayat sungai, ayat mata air. Tu dia punya lainnya. Atas barang mana sifat ada ia. Atas barang mana sifat ada ia air. Daripada asal kejadian air. Ataupun macam ni boleh. Atas barang mana sifat ada ia barang daripada asal kejadian air. Tak ada masalah. Maksudnya apa? Daripada kalimah atas barang mana sifat apa semua tadi ni. Maksudnya nak sebut ayat ni dia mai pilih sifat yang lagu mana pun, kan? Dia masin ke, dia tawar ke, dia manis ke, asal kata dia mai daripada ayat-ayat tadi, hukum dia boleh. Tak ada masalah apa. Tak ada lah kata, kalau ayat ni kalau nak guna ayat untuk ambil yang sembahyang, mesti kena pakai ayat yang color dia jernih saja. Kadang-kadang ayat tak jernih, ayat tu color coklat, disebabkan sungai tu hujan semalam. Jadi bila hujan semalam, air pun jadi bercolor lah. Keruh air tu. Boleh tak kita guna untuk mandi wajib untuk ambil yang sembahyang? Tak ada masalah. Bukanlah kata, syarat dia mesti kena jernih saja. Macam kita buka pipe di rumah kita. Yang tu keadaan normal, lah jernih. Tapi kalau ada hujan, dia keruh. Ataupun tempat yang kita guna untuk ambil air sembahyang ataupun mandi wajib tu, sungai tu dia penuh dengan lumut. Bila dia penuh dengan lumut, air pun jadi hijau gitu. Maka bolehlah kita pakai air lumut untuk ambil air sembahyang. Hukum dia boleh. Kerana kejadian asalnya maka nak buat macam tu. Maka hukum dia tak ada masalah. Sah belaka. Sah belaka, tak ada masalah. Bahkan kalau kita pakai ayat telaga tu datang daripada ayat telaga Zam-Zam sekalipun, hukum dia boleh. Cuma telaga Zam-Zam ni kalau kita nak robek dia, telaga Zam-Zam ni kalau kita guna untuk basuh najis, maka hukum dia makruh. Minta maaf. Maka hukum dia khilaful aula kata ulama. Khilaful aula. Khilaful aula ni dia sama macam makruh, tapi dia punya makruh dia tak kuat macam benda makruh. Jadi kalau orang sebut dalam kitab lah, dia sebut, dia kata benda ni khilaful aula. Kita pun tak faham apa maksud khilaful aula. Khilaful aula ni maksudnya menyalahi yang terlebih utama. Tu dia panggil khilaful aula. Jadi bila sebut khilaful aula, dia duduk dalam keluarga makruh. Tapi makruh dia ringan. Lagu tu. Kalau makruh lah. Kalau makruh dia berat sikit. Tapi kalau sebut khilaful aula, dia ringan sikit. Tu dia panggil dalam kitab Bajuri ada sebut. Dalam kitab Bajuri saya tak ingat muka surat berapa awal-awal itu dia ada sebut masalah benda khilaful aula dengan benda makruh. Khilaful aula dia ringan, makruh ni dia berat. Jadi macam kalau kita pakai ayat Zam-Zam untuk kita basuh kencing ataupun untuk kita basuh najis ataupun untuk kita qada hajat, kita guna ayat Zam-Zam untuk sebagai medium untuk kita cuci najis, maka hukum dia khilaful aula. Dia taklah makruh, tapi dia khilaful aula. Makruh dia tak kuat. Lagu tu. Eloknya tak payahlah. Kan? Ada setengah ulama dia kata kalau kita pakai ayat Zam-Zam untuk ambil ayat untuk basuh najis, hukum dia haram. Tapi Imam Bajuri dia sebut dhaif pandangan tu. Lagi pula syaz. Syaz ni maksudnya pelik lah, ganjil. Yang muktamad tidak haram, cuma khilaful aula. Khilaful aula. Habis. Selesai ni tu. Ayat Zam-Zam pun boleh. Okey. Habislah. Tu masalah tu selesai. Kemudian adalah air terbahagi ia air tu. Tu dia punya dhamir dia. Atas 4 bahagi. Ayat dia ada 4 bahagi. Jadi kalau orang tanya pembahagian ayat 4 tu ya. Tak ada ayat-ayat lain.
Setakat 4 saja. Selain daripada tu, tak ada. Selain daripada tu, tak ada. Kalau nak cerita jenis ayak ni berlambak lah. Ayak hujan, ayak embun, ayak itu, ayak ini. Tapi jenuh lah kalau kita nak kira gitu kan. Jadi ulama kata, sebanyak-banyak ayak atas muka bumi dunia ni, dia tak lepas daripada 4 dah. Tak lepas daripada 4. Tak ada ayak yang kelima. Ayak tu 4 saja. Baik. Pertamanya, jadi pertama dia sebut lah. Pertama, suci pada dirinya. Diri air. Lagi menyucikan bagi yang lainnya. Bagi yang lainnya nya air. Kalau Arabnya dia panggil tahirun mutatahhirun. Tahirun mutatahhirun. Tahirun tu maksudnya pada diri air tu hukum dia suci. Pada diri air tu suci. Dah lah dia suci. Dia boleh menyucikan benda lain. Dia pula boleh menyucikan benda lain dengan izin Allah Ta'ala lah maksudnya. Dia suci, lagi pula dia menyucikan bagi yang lainnya. Mudah cakapnya, kalau bahasa mudah-mudahnya, dia ada power lah. Sebab kadang-kadang ayat ni, dia suci pada diri dia, tapi dia tak boleh menyucikan benda lain. Contoh macam, air kopi. Air kopi tu suci. Kalau dia najis, mana boleh minum air kopi. Air kopi suci kan najis? Suci. Sebab dia dibuat daripada biji kopi yang suci. Tak ada masalah lah yang kopi tu. Walaupun dia suci, tapi dia tak boleh menyucikan benda lain. Air kopi nak guna untuk ambil air semayang, mana boleh. Sebab dia tak menyucikan benda lain. Air kopi kita guna untuk mandi wajib, tak boleh. Air kopi kita guna untuk basuh tak cicak, mana boleh. Air kopi dia suci untuk kita minum, tapi dia nak menyucikan benda lain, tak boleh. Yang tu pembahagian yang ketiga ke yang keempat kot. Jadi yang pertama, kita faham dulu. Ayat tu dipanggil ayat mutlak. Ayat mutlak, lagi pula boleh menyucikan benda lain. Lagi pula dia kata apa? Lagi pula bagi yang lainnya air. Lagi pula tiada makruh isti'malnya. Isti'mal air. Isti'mal ni guna. Kita nak guna ayat tu, hukum dia tak makruh. Tak ada masalah. Tak makruh kita pakai ayat tu untuk kita ambil ayat semayang. Tak makruh kita pakai ayat tu untuk kita mandi wajib. Sebab apa dia sebut tidak makruh? Sebab dia nak keluar, nak buat pengecualian daripada ayat musyammas. Ayat musyammas hukum dia makruh. Nanti kita bahas masalah ayat musyammas tu. Perbahasan para ulama, ada kata makruh, ada kata tak makruh dan sebagainya. Tapi yang ni suci, menyucikan, lagi pula tak makruh. Kalau makruh dia tak duduk dalam kategori ni. Kalau makruh dia duduk dalam kategori mana? Dia duduk dalam kategori yang kedua, iaitu air musyammas. Air musyammas tu dia suci. Dia boleh menyucikan benda lain, tapi dia makruh pakai. Kita nak pakai air musyammas untuk ambil yang semayang, sah. Kita nak pakai air musyammas untuk kita mandi wajib, sah. Tapi makruh. Makruh. Tapi hukum sah lah, tapi tak elok lah pakai air macam tu. Sebab takut kena penyakit dan sebagainya kan. Tu dipanggil musyammas. Tapi yang ni tak. Yang ni tak ada masalah. Okey. Isti'mal tu penggunaan lah. Penggunaan. Dan iaitu air yang mutlak. Ni dia panggil. Air mutlak. Mutlak tu tengok dia sebut. Daripada qaid yang lazim. Iaitu air yang pertama ni. Dinamakan air tu air yang mutlak. Lagi pula mutlak tu daripada qaid yang lazim. Nampak? Lazim tu, kalau Arabnya dipanggil lazim lah. Kalau lawan bagi lazim tu, dipanggil munfakun dipanggil. Dia qaid ni nak kata guna kalau bahasa kita. Qaid ni macam ni. Macam kita kata guna. Ayat, kalau dia ada qaid lazim, dia duduk tang mana pun, dia duduk dekat mana pun, ayat tu nama dia tak berubah. Tu dia panggil qaid lazim. Contoh macam ni. Macam ayat tebu. Ayat tebu ni duduk dalam duduk dalam besen pun dipanggil ayat tebu. Kita bubuh dalam gelas pun dipanggil ayat tebu. Kita bubuh dalam paip ayat pun orang panggil ayat tebu. Contoh ayat tebu tu kita guna, kita salurkan mengikut paip air contoh. Keluarlah ikut paip air tu. Adakah nama ayat tebu tu berubah? Tak berubah. Duk ayat tebu tu. Tu dia panggil qaid yang lazim. Dia punya tebu tu tak boleh dipisahkan daripada air. Tu dia panggil qaid lazim.
Beza dengan qaidun munfakun. Mim, nun, fa, kaf. Mim, nun, fa, kaf. Hak tu dipanggil qaid munfakun. Munfakun dipanggil qaid munfakun lah. Kalau qaid munfakun, dia punya qaid dia tak lazim. Dia boleh berubah. Contoh macam ni. Macam air sungai. Air sungai tu masa duduk di sungai dipanggil air sungai lah. Tapi kalau dah disalurkan ke dalam paip air rumah kita, masa tu orang panggil air sungai ke dia panggil air paip. Dia panggil air paip lah. Dia tak panggil air sungai lah, dia panggil air paip. Jadi bila dia panggil air paip, yang tu dipanggil qaid yang munfakun, dia tak lazim lah. Sebab kalimah sungai itu sudah boleh dipisahkan daripada air mengikut keadaan. Masa duduk dalam sungai dia panggil air sungai. Masa duduk dalam paip dia panggil air paip. Masa duduk dalam kolah dia panggil air kolah. Kita tak kata kita pergi masjid hampir tengok air sungai dalam kolah, kita tak kata gitu. Kita kata hampir tengok air kolah ada lagi ke tak? Kita kata apa? Air kolah. Perubahan sudah berlaku. Jadi bila perubahan sudah berlaku, maka air yang jenis tadi tu, air sungai, air kolah, air paip tu, yang tu kita boleh guna untuk ambil sembahyang. Sebab qaid dia tu qaid yang munfakun. Beza dengan qaid lazim. Qaid lazim ni tak berubah dah. Air kopi duduk tang mana pun air kopi. Dia tak berubah dah, dia punya sifat dia. Jadi mana boleh kita ambil sembahyang pakai air kopi? Air bunga mawar contoh. Air bunga lah kita kata. Air bunga, air apa lagi macam-macam air lah. Air bunga. Air bunga tu duduk tang mana pun dia panggil air bunga. Tak berubah. Pokok lah kalau duduk dalam kolah orang tak panggil air bunga dah. Orang panggil air kolah. Tak. Hak tu orang panggil qaid yang lazim. Qaid lazim tak boleh. Air klorin. Air klorin tu walaupun kita bubuh klorin, asal nama dia klorin. Tapi bila kita buka paip rumah kita, klorin yang duduk dalam air tu, sifat dia dah tak ada. Sebab apa sifat dia tak ada? Sebab air tu, klorin yang dibubuh tu, kuantiti dia sedikit. Bila kita buka paip rumah kita, jernih elok saja. Boleh tak kita pakai air paip yang kita tahu dia bubuh klorin dalam air tersebut, hukum dia boleh. Sebab apa boleh? Sebab perubahan dia bukan perubahan yang banyak. Lagi pula nama klorin tu dah tak ada lah. Memanglah masa di loji orang panggil lah air klorin. Tapi masa bubuh dalam rumah orang tak panggil air klorin dah. Orang panggil air paip. Dalil kata kita panggil air paip. Masa kita buka tu, klorin tak nampak dah kesan. Jadi boleh pakai dah air klorin untuk ambil air sembahyang? Boleh. Boleh pakai dah untuk mandi wajib? Boleh. Tak ada masalah. Air klorin tu nanti bawah dia cerita pembahagian yang keempat ke berapa tu. Dia dah sebut lah. Orang panggil air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Apa dia sesuatu yang suci tu? Klorin lah. Klorin tu benda suci. Tapi bercampur. Tapi bercampur pun kena tengok pula. Bercampur tu sikit dengan banyak. Kalau bercampur tu bercampur yang sedikit, hukum dia dimaafkan. Kalau bercampur tu bercampur yang banyak, sekira-kira orang tak panggil air biasa lah. Orang panggil air klorin. Yang tu campuran yang banyak. Jadi bila campuran yang banyak, air klorin tu tak boleh pakai dah. Kalau contoh kita buat misal satu. Kalau kita buka paip rumah kita. Buka. Tiba-tiba air tu jadi putih. Jadi bila jadi putih, kita faham lah. Klorin ada. Tapi bila kita biar sejam, 2 jam, klorin tu hilang. Air tu boleh pakai balik ke tak boleh pakai? Jawapannya boleh pakai balik. Tapi kalau kita biar berjam-jam pun, selama-lamanya tak hilang. Kecuali kena tuang baru hilang. Masa tu dipanggil air klorin. Klorin banyak sangat. Pada ketika tu, air klorin. Tak bolehlah kita pakai untuk ambil sembahyang. Tak bolehlah kita pakai untuk mandi wajib. Tak bolehlah kita pakai untuk basuh najis. Tak boleh. Sebab klorin banyak sangat. Tapi selalunya ni, orang bubuh di loji tu, untuk rawatan air, kita buka di paip tu, kita tadah dalam besen, dalam timba, tengok-tengok tak ada pun kesan klorin. Air tu jernih elok ya. Boleh pakai. Tak ada masalah apa. Kalau tak boleh pakai, jadi masyakkah atas kita. Jadi susah. Kita nak kena apa? Kita nak kena pi mandi apa semua, mandi wajib, ambil air sembahyang. Semua kita kena ambil air sembahyang, mandi wajib dekat sungai yang jenuh kita. Jadi ulama kata boleh, tak ada masalah. Bahkan kalau air tu asalnya mutanajis, tapi dia dirawat mengikut teknologi zaman lah. Rawat. Tiba-tiba air yang mutanajis tu hilang dia punya sifat. Tak ada sifat najis. Lagi pula air tu lebih daripada 2 kolah. Air tu boleh pakai. Tapi kalau air tu 2 kolah, tak cukup 2 kolah, tak boleh jugalah. Sebab
hak tu dijadikan air muntah najis kan. Dijadikan air muntah najis. Tak apa. Habis itu. Depan dia dah cerita lah masalah air muntah najis tu. Okey, jadi faham dah. Jadi kalau kita mengaji ni kita faham. Ada air yang qaid dia qaid yang lazim dan juga ada air yang qaid dia qaid yang munfakun. Kalau bahasa mudahnya, kalau bahasa Melayunya qaid lazim ni qaid yang tak bercerai dah, tak bercerai tanggai. Kalau munfakun bercerai tanggai lagi. Boleh dipisahkan air dengan sungai. Boleh dipisahkan air dengan telaga. Air telaga. Duduk dalam telaga, dia panggil air telaga. Tapi kalau dah masuk dalam kolah, orang panggil air telaga ke? Tak dah. Orang tak panggil dah air telaga. Dia panggil air lain dah tu. Dia panggil air lain dah. Dia panggil air kolah. Kan? Duduk dalam telaga, orang panggil air telaga. Duduk dalam botol, orang panggil air botol. Nampak? Kan beza. Tu dia panggil qaid yang bercerai lah tu. Qaid yang bercerai. Selesai lah tu. Okey. Maka dia kata, maka tafriq dia. Ni orang panggil tafriq. Kalau kita mengaji pondok ni dia panggil tafriq ni. Maka ni dia panggil tafriq. Tafriq ni maksudnya nak mencabangkan hukum daripada masalah tadi. Kan dia sebut kan, air mutlak itu air yang qaid lazim. Jadi bila air mutlak tu air yang qaid lazim, sekarang dia nak sebut apa maksud qaid lazim tu. Dia nak buat cabang masalah. Cabang masalah macam mana? Jadi dia pun kata maka tu orang panggil tafriq, cabang hukum. Maka tiada memberi mudarat qaid yang berurai. Nampak? Berurai itu yang bercerai tanggai. Tadi saya sebut orang panggil qaid munfakun. Pada keadaan air mutlak. Tak apa. Seperti air telaga. Air telaga tak apa. Tak ada masalah. Yang ayat telaga ni orang panggil qaid yang berurai. Qaid yang bercerai. Atau air sungai. Air sungai. Tak apa. Orang panggil qaid yang berurai. Yang bertanggai. Atau lainnya, lain daripada ayat telaga dan juga ayat sungai. Dan keluar dengan qaid yang terurai. Keluar ni titik je. Ni baca baru balik. Keluar ni orang panggil nak buat pengecualian, dia kata. Dan keluar ni maksudnya nak buat pengecualian lah. Dengan qaid yang terurai, kan dia sebut tadi, qaid yang terurai. Jadi bila kita nak buat pengecualian daripada qaid yang terurai, apa dia? Qaid yang lazim. Jadi fa'il tu. Oleh qaid yang lazim. Qaid lazim tak masuk. Sebab apa tak masuk? Sebab qaid lazim dia tak bercerai tanggai. Sebab tu dia panggil qaid yang lazim, dia tak panggil qaid yang terurai. Jadi dia nak buatlah pengecualian daripada qaid yang terurai tu. Dia kata qaid lazim tak masuk. Qaid lazim tak boleh guna untuk ambil semayang. Seperti air tebu. Nampak air tebu. Tebu tu tak boleh pisah daripada air duk orang tu. Dan air nyok, air kelapa. Air nyok ayat nyok tu. Nyok tu nyok lah. Air nyok, air kelapa. Air kelapa pun tak boleh juga. Air kelapa tu duduk tang mana pun orang panggil kelapa. Duduk dalam nyok pun orang panggil ayat nyok. Duduk dalam gelas pun dia panggil ayat nyok. Berubah dah ayat. Tak berubah nama dia. Duduk tang tu. Tu dipanggil qaid yang lazim. Dan umpama daripada air tebu dengan air nyok tadi. Tak boleh. Selesai lah. Kalau nak boleh pun, kalau terdesak sangat, tak ada ayat dah. Yang adanya ayat nyok je. Yang adanya ayat tebu saja. Kalau kata nak boleh sangat pun, kalau jadi keadaan musim kemarau ke ayat tak ada, masa tu pakai taklid Hanafi. Hanafi boleh. Hanafi boleh. Boleh pun untuk basuh najis saja. Tak saya sebut tadi kan. Untuk ambil yang semayang tak boleh. Untuk mandi wajib tak boleh. Yang tu kena tayamum lah. Tapi untuk basuh berak ke, basuh cicak, untuk Hanafi boleh pakai ayat tebu, boleh pakai ayat nyok. Kita tak boleh lah. Hanafi boleh. Okey? Habis. Dan umpama daripada air tebu dengan air nyok. Okey, selesai. Jadi setakat ni kita faham. Yang tu dipanggil ayat mutlak. Selesai. Dan yang kedua daripada 4. Kan dia kata tadi ada 4 semua kan. Yang keduanya 4 bahagi. Apa dah? Air yang suci lagi menyucikan. Sama juga macam tadi. Dia suci. Lagi pula menyucikan. Tetapi makruh isti'malnya air. Makruh. Makruh isti'malnya. Makruh isti'mal tu ada syarat. Pada badan. Tu semua dia sebut tu ada dia punya kunci-kunci dia. Sangat penting. Pada badan orang. Yang ditakut atas badan orang tu penyakit sopok. Penyakit sopok ni penyakit kulit lah kita kata. Penyakit baros.
Baras ni kalau bahasa Allah ni penyakit gatal lah. Eczema ke, melecok ke, boleh lah melecok tu bukan sopak. Tapi penyakit jenis-jenis tu lah. Penyakit kulit. Dalam kitab, dia sebut apa tu? Dia sebut, makruh pakai ayak ni, kalau kita pakai pada apa? Kalau kita pakai pada badan. Badan. Kalau kita pakai pada selain badan, makruh ke tak makruh? Tak makruh. Contoh, air musyammas, kita pakai untuk basuh baju. Tak kena badan kita. Kita hanya guna untuk basuh baju je air tu. Makruh ke tak makruh? Tak makruh. Sebab baju dia bukan badan. Baju lah. Kain orang panggil. Kita pakai air musyammas, kita basuh tapak kasut kita daripada najis. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Makruh tu. Tak makruh. Sebab yang tu bukan pakai dekat badan. Kita pakai dekat kasut. Pakai kat kasut tak apa. Tak ada masalah apa lah tu. Sebab pakai kat kasut. Yang tak bolehnya kalau pakai dekat badan. Tak boleh tu maksudnya makruh. Bukan tak boleh tu maksudnya haram. Tapi kalau doktor kata kalau pakai air musyammas, air yang terjemur pada matahari tu, maka badan pakcik boleh menyebabkan mudarat. Bila mudarat membahayakan nyawa, masa tu jadi haram lah pula. Sebab menyebabkan kita sengaja mencampurkan diri kita ke dalam kemudaratan kan. Masa tu haram lah. Tapi kalau doktor kata kalau pakai pun taklah teruk sangat, setakat biasa-biasa je lah. Tapi dalam segi agama dia jadi makruh lah. Nak hilangkan dia punya makruh, kita biar dia bagi sejuk. Kita bubuh air ke, ataupun kita bagi kena kipas ke, ataupun kita bubuh bawah bumbung ke, kita biar setengah jam, biar 45 minit, tengok-tengok sejuk dah. Masa sejuk tu tak jadi makruh dah. Hukum makruh hilang disebabkan sudah hilang penyebab panas tu. Masa tu tak makruh dah. Tak ada masalah. Okey, selesai. Habis. Tetapi makruh isti'malnya pada badan orang yang ditakut atas orang tadi penyakit sopak. Atau kitab tu kalau kita tengok kan, tu yang kena ada ni. Kitab tu dia sebut apa tu? Atau air tambahnya. Kalau kitab yang hak cetakan, hak beli di kedai tu, kemungkinan dia sebut tu. Atau air tambahnya. Yang betulnya bukan air tambah tu. Yang betulnya bertambahnya. Air tu kena buang tu. Kalau ada kitab kena bulatkan lah. Tulis boro saja. Boro nah. Ni sini. Dia kata tu. Air bertambahnya kan. Air bertambahnya. Bukan air tambah tu. Yang betulnya bertambahnya. Tu naskah tu. Naskah tu cetakan silap tu. Jadi tu kena tukar. Kena jaga elok sikit situ. Tu sebab kitab Matalah Ubadarin ni dia ada beberapa tempat yang kita kata cetakan dia tu silap. Silap. Tu sebab kena mengaji kat kitab ni. Kalau tak mengaji, payah tu. Atau air tambahnya. La'ala sawab bukan air tambah. Ya, la'ala sawabnya bertambahnya. Tu. Okey. Sekarang ni, makruh isti'malnya pada badan orang yang ditakut atasnya penyakit sopak. Atau bertambah penyakit sopak. Jadi kalau kita mengaji nahu bertambah tu kita kena ataf pada kata penyakit sopak. Dia punya takdir kalam dia jadi gunilah. Makruh isti'malnya pada badan orang yang ditakut bertambahnya. Orang yang ditakut atasnya bertambah penyakit sopak. Dia sakit ada dia. Yang tadi tak ada sakit. Sihat elok. Doktor kata kalau kamu pakai menyebabkan kamu kena penyakit sopak, penyakit kulit. Maka masa tu jangan pakai lah. Ataupun doktor kata kamu ada dah penyakit sopak ni, penyakit kulit. Kalau kamu pakai ayak musyammas, penyakit kulit kamu makin bertambah-tambah. Masa tu makruh pakai. Ada setengah kata haram tu. Sebab penyakit bertambah. Kan? Ada kata makruh, ada kata haram. Jangan duk pakai. Kalau bertambah ni maksudnya penyakit sudah ada. Cuma kalau kita pakai makin bertambah-tambah. Jangan duk pakai. Atau berkekalan tetapnya. Tetap penyakit sopak. Nampak berkekalan. Doktor kata kalau pakai penyakit sopak tu tak bertambah. Tapi lambat lega. Ataupun kekal sampai mati. Masa tu kita pakai ayak musyammas, hukumnya makruh. Macam nak pakai ayak musyammas tu. Tapi kan, kata ulama, ayak musyammas ni, hak ni kalau nak bobit tepi lah.
Ayat musyammas ni, kalau contoh, tak ada dah ayat lain. Kecuali yang adanya ayat musyammas saja. Waktu semayang dah nak habis, waktu zuhur dah nak habis. Kita duk cari ayat lain tak ada dah. Yang adanya musyammas saja. Masa tu kita pakai ayat musyammas, hukum dia boleh ke tak boleh? Makruh ke tak makruh? Tak makruh dah. Sebab apa tak makruh? Sebab nak elokkan diri daripada tertinggal waktu semayang. Masa tu kena pakai juga. Nak buat macam mana? Takkanlah nak kata, oh, aku tak mau pakai lah. Aku nak semayang. Qadha je apa lagi. Aku nak tunggu bagi ayat baru mai. Hukum dia tak payah. Tak payah tunggu hak tu. Hak tu semayang je lah. Makruh ke tak makruh ke, hilang hukum makruh. Disebabkan dah tak ada benda lain lah. Yang adanya ayat tu saja. Mana boleh. Pakai je lah. Terpaksa lah. Kan? Takkanlah kita sanggup nak tinggal semayang semata-mata nak tunggu ayat sejuk. Nak tinggal ayat musyammas. Masa tu kena pakai. Wajib pakai waktu tu. Sebab waktu dah nak habis. Hak ni duk cerita makruh-makruh ni waktu masih panjang. Kan? Air tak ada dah air lain. Yang adanya air musyammas. Bagilah sejuk dulu. Kan? Macam kita lah. Kita baru balik cabut gigi. Waktu zuhur masuk. Masa kita balik tu, darah banyak lagi dekat kita punya gusi tu. Jadi waktu zuhur panjang. Pukul 4.30, pukul 4.40 baru masuk asar. Contoh 4.30 lah kalau di Kedah ni. 4.30 lebih kurang kita kata. Baru masuk asar. Masa tu kita nak semayang awal waktu dalam keadaan darah ada ke, ataupun kita nak semayang lewat waktu dalam keadaan darah tak ada ataupun darah makin kurang. Kata ulama waktu tu kena tangguhkan semayang. Semayang lambat lah. Sebab nak bagi darah berhenti dulu. Ni tak. Masuk-masuk waktu pukul 2 semayang dah. Dalam keadaan darah di gusi tu masih meluap-luap keluar. Masa tu semayang tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab waktu semayang masih panjang lagi. Jadi, lengahkanlah semayang dalam keadaan begitu sebab ada keuzuran. Tak apalah. Semayanglah pukul 3.30. Doktor kata kalau balik sekejap lagi, sejam sekejap lagi okey lah. Kita pun tunggu pukul 2 sampai pukul 3. Tengok-tengok 3 suku, darah makin kurang. Ataupun darah berhenti dah. Masa tu baru semayang. Itu kaedah dia. Sama juga macam masalah ayat musyammas tu. Kalau dah tak ada hak lain dah, masa tu kena semayang juga. Kalau tak ada hak lain dah. Tapi kalau waktu masih panjang, ada rasa boleh boleh lagi tunggu ayat tu bagi sejuk, ataupun boleh lagi tunggu dapat ayat baru yang bukan ayat musyammas. Masa tu lengahkanlah semayang tu lebih baik daripada kita semayang pakai ayat musyammas. Gitu. Ayat musyammas ni tempat kita tak ada berlaku pada negara-negara yang panas saja, kan? Tapi kalau lah ditakdirkan Malaysia ni, contoh tiba-tiba cuaca yang dulunya normal tiba-tiba jadi 40 darjah Celsius, boleh jadi musyammas kat tempat kita. Tapi keadaan lah ni tak lah. Malaysia belum sampai lagi tahap jadi air musyammas. Air musyammas ni kalau berlaku di negara-negara Arab lah, bi qutrin harin, dengan negara-negara yang panas. Macam negara Bahrain, macam Kuwait, macam Saudi ke, tu boleh lah dia panggil ayat musyammas. Baik, tak apa, tengok depan dia sebut. Iaitu air yang dipanaskan dia air, tu. Dipanaskan dia oleh matahari, tu. Matahari. Kalau air tu dia panas, dia bukan panas guna matahari, dia panas guna elektrik. Masa tu, dia tak panggil ayat musyammas. Dia panggil ayat musakhan. Ayat musakhan ni mim sin khonun. Ayat musakhan ni maksudnya air yang dipanaskan. Tu dia panggil air musakhan. Air musakhan ni pun makruh kita pakai. Contoh kita pergi hotel ataupun di rumah kita ada water heater. Water heater tu kita bubuh tahap yang paling maksimum. Masa tu dia panas betul-betul. Kita pakai air musakhan, hukumnya makruh. Cuma dia tak panggil lah air musyammas yang tu. Dia panggil air musakhan. Air yang dipanaskan bukan dengan matahari. Dia panas guna apa? Guna elektrik, guna elektrik, ataupun guna api, ataupun guna alat-alat yang lain lah, maka hukumnya makruh. Water heater tu kalau panas betul makruh. Tapi kalau setakat suam-suam tu boleh kira lagi lah. Suam-suam tak apa lagi. Dia jangan bubuh yang maksimum tu. Tapi water heater pun kadang-kadang kalau kita buat maksimum pun dia tak panas sangat. Dia suam-suam juga. Yang tu boleh consider lagi lah. Tapi kalau kita bubuh yang panas betul memang panas kena tangan kita pun macam, yalah, kita jadi terencak sikit tangan kita. Macam kena short elektrik. Masa tu, ayat tu dia panggil ayat musakhan. Ayat tu hukum dia makruh juga pakai. Cuma dia tak panggil musyammas lah. Musyammas tu tarikh dia kena faham lah. Dia dipanaskan oleh matahari. Matahari saja. Macam di negara-negara panas lah.
Macam di negara-negara panas. Baik, selesai situ. Selesai. Tapi kan, contoh, kalau contoh kita kata gini. Negara Saudi ataupun negara Bahrain tu, cuacanya panas. Tiba-tiba mai musim sejuk. Mai musim sejuk. Bila mai musim sejuk, matahari ada. Tapi taklah panas macam apa? Taklah panas macam biasa. Jadi masa tu hukum dia musyammas lagi ke tak musyammas dah? Kata ulama tak musyammas dah. Sebab apa tak musyammas? Sebab apa panas matahari tu dia tak kuat dah. Sebab mai musim sejuk. Kan? Musim sejuk. Musim syita lah kita kata. Musim syita. Musim sejuk lah. Jadi pada ketika tu, dia punya pengaruh matahari tak kuat. Jadi bila pengaruh matahari tak kuat, kata ulama' dia tak jadi musyammas dah lah. Sebab dia tak kuat dah. Tapi kebiasaannya, kalau musim panas betul, memang panas, hukum dia makruh lah. Okey, habis. Pada negeri yang panas, ni negeri panas ni boleh buat lah. Tadi saya buat misal lah. Pada bejana yang menerima tukul. Menerima tukul ni macam mangkuk bekas botol yang dibuat daripada besi, yang dibuat daripada tembaga. Kita bubuh air dalam tu, kita jemur tengah panas, maka hukum dia makruh. Maka hukum dia makruh. Dengan syarat bekas tu bekas yang kita ketuk dia bunyi ting 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 ting. Besi lah kita kata. Tembaga lah, tembaga, besi dan sebagainya. Yang tu makruh. Tapi kalau bekas tu bekas daripada kayu ataupun bekas yang kita bubuh air tu daripada plastik. Kita buat misal, kita duduk di negara panas di Kuwait contoh. Kita ambil air, kita bubuh dalam besen, kita bubuh dalam baldi, dalam timba lah, dalam baldi, kita bubuh dalam timba. Timba tu bekas dia plastik ke besi? Plastik. Kita jemur tengah panas. Makruh ke tak makruh? Tak makruh. Walaupun panas tak makruh. Sebab apa tak makruh? Sebab syarat tak cukup. Syarat dia mesti dengan matahari. Lepas tu pula mesti duduk dalam bekas yang terima tukul. Yang boleh bunyi ting 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 tu. Masa tu tak jadi musyammas dah. Walaupun tak jadi musyammas, dia jadi ayak lain pula. Dia jadi ayak musakhan. Ayak panas pula. Dia panggil ayak panas pula. Walaupun tak jadi musyammas, dia panggil ayak musakhan. Makruh juga pakai. Makruh pakai bukan atas nama musyammas dah. Makruh pakai atas nama musakhan. Lagu tu. Ayak yang dipanaskan macam water heater tadi tu. Dia jadi gitu lah. Memanglah kalau tengok tak makruh dah lah. Memang tak makruh. Tak makruh atas nama musyammas lah. Tapi makruh atas nama musakhan sebab boleh memudaratkan tubuh badan. Gitu je lah. Dia kalau takut memudaratkan tubuh badan, hukum dia makruh. Tapi kalau yakin memudaratkan tubuh badan, hukum dia haram. Gitu je lah. Fiqah itulah. Kalau duk takut-takut tu, dia main tu antara hukum makruh baru makruh Tapi kalau doktor kata kalau pakai menyebabkan jadi bahaya, mudarat punya, haram pakai pada ketika tu. Sebab ada apa? Ada orang panggil anjuran ataupun kata-kata daripada orang yang pakar dalam bidang dia lah, ahli khibrah. Ahli khibrah tu doktor lah kebiasaannya. Baik. Jadi bekas yang lima tukul macam bekas tembaga lah. Melainkan lagi sikit bejana emas dan juga perak. Yang ni tak makruh. Kita jemur ayat dalam bekas yang dibuat daripada emas dan juga bekas yang dibuat daripada makruh. Daripada perak. Bekas yang dibuat daripada emas dan juga bekas yang dibuat daripada perak, kita jemur ayat dalam tu di tempat negara yang panas, kena cahaya matahari, hukum tak makruh. Sebab apa tak makruh? Sebab emas dan perak ni sifat dia tak sama dengan besi. Tak sama dengan tembaga. Walaupun tak makruh, haram kita guna. Sebab nanti kita belajar bab ke depan tu, perkara-perkara yang diharamkan kita pakai ketika mana, perkara-perkara yang diharamkan kita guna, salah satunya apa dia? Pinggan mangkuk yang dibuat daripada emas dan perak yang tulen. Kalau yang palsu, tu lain cerita. Color je kalau emas, tapi hakikatnya bukan emas perak pun. Tapi kalau kita guna cawan daripada emas, kita guna cawan daripada perak, kita guna pinggan daripada emas, mangkuk daripada emas, periuk daripada emas, daripada perak apa semua, haram, tak boleh. Haram lah. Tapi kalau jemur ayak guna bekas emas, guna bekas perak, hukum dia makruh ke tak makruh? Segi hukum musyammas, dia tak makruh. Tapi daripada segi hukum penggunaan, hukum dia haram. Itu kena beza dua sudut tu.
Macam kita kata gini lah. Kita ambil ayat semayang, kita curi ayat orang. Hukum dia sah ayat semayang. Tapi perbuatan kita buat tu haram. Sama juga yang ni. Kita jemur guna bekas emas perak, hukum dia tidak makruh. Tapi kita guna haram. Haram. Dua sudut yang berbeza. Dua sudut yang berbeza. Haram. Hukum tak makruh. Sebab sifat tak sama dengan besi lah. Baik. Lepas tu pula, Imam Nawawi lah. Dia pilih pandangan, kalau kita pakai ayat musyammas ni, hukum tak makruh. Imam Nawawi senang. Imam Nawawi, dia kata, pakai ayat musyammas, hukum tak makruh. Imam Nawawi. Hak tu boleh dhabit lah. Imam Nawawi dia kata lagu tu. Sebab dia kata, bagi dia, panggil apa, kalau makruh sangat pun, hanya daripada segi perubatan saja. Daripada segi pensyariatan, daripada segi undang-undang syarak, di sisi Imam Nawawi tak makruh. Senang, Imam Nawawi mudah. Macam masalah itulah, masalah kita puasa. Nanti kita sebut dalam bab puasa tu. Imam Nawawi, dia berpandangan, kalau kita bersugi, gosok gigi, lepas masuk waktu zuhur, Imam Nawawi kata tak makruh. Ulama-ulama lain dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kata apa? Dia kata makruh. Imam Nawawi tak. Imam Nawawi, hukum dia tak makruh. Jadi kita nak mudahnya pakai Imam Nawawi lah dalam masalah tu. Kalau nak pakai juga ayat musyammas, pakai ni. Selesai. Ayat musyammas dia kata tak makruh. Tak apa. Mudah lah tu. Kan? Jadi tak payahlah kita duk kira bicara dah masalah makruh tak makruh tu. Kalau kita pakai pandangan Imam Nawawi. Imam Nawawi ni dia ada beberapa pandangan dalam mazhab kita ni. Dia tak ikut jumhur ulama Syafi'iyah. Dia pakai pandangan dia sendiri, dipanggil ikhtiarat Imam Nawawi. Pilihan Imam Nawawi. Contoh dalam masalah apa? Dalam masalah jual beli, ijab qabul kan. Imam Nawawi kata kalau tak sebut aku jual aku beli pun sah dah jual beli, dengan syarat ada redha beredaan. Kita pakai pandangan tu lah untuk nak mengelakkan kita jatuh daripada dosa. Kalau ikut pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, mana boleh kita beli benda yang besar-besar ni semua kena sebut aku beli aku jual. Tapi berapa ramai daripada kita pergi kedai masa kita beli, kita sebut aku jual. Kadang-kadang kita sebut je aku jual, penjual tak sebut. Kadang-kadang kita sebut aku beli, penjual tak sebut aku jual. Macam mana nak buat? Kita seorang je sebut. Kadang-kadang penjual sebut aku jual, kita pula tak kata aku beli. Maka kalau ikut hukum dia berdosa. Tapi dalam pandangan Imam Nawawi kata tak apa. Sebab apa? Sebab dah redha beredaan. Maka kita pakai pandangan itulah untuk mengelakkan kita daripada jatuh ke dalam dosa. Selesai masalah. Sama juga macam musyammas ni. Imam Nawawi dia kata tak makruh. Selesai dia. Dan makruh pula air yang sangat panas. Ni ada air yang sangat panas. Water heater lah tadi tu. Water heater. Ataupun dipanaskan dengan api. Dan sangat sejuk. Sangat sejuk pun makruh. Sebab apa makruh? Sebab bila kita pakai ayat yang terlalu sejuk ataupun terlalu panas, kita nak ambil ayat semayang tu, takut-takut tak rata. Bila ayat panas, kita ambil ayat semayang pun kadang-kadang buat wajib lah. Wajib kadang-kadang sempurna tak sempurna pun tak tahu. Tapi kalau ayat tu dia punya suhu dia tak panas sangat, tak sejuk sangat, kita ambil ayat semayang pun seronok. Mudah. Mudah cakap macam kita makan ayat teh. Ayat teh tengah-tengah panas, kita makan. Mesti tak selesa. Takut lidah melecur dan sebagainya kan. Cuba air tu, tak panas sangat, tak sejuk sangat. Sedang-sedang saja. Kita minum pun seronok. Kan? Kalau sejuk sangat pun kadang-kadang tak boleh juga. Kalau sejuk sangat pun semua orang tak suka. Tak suka yang sejuk sangat. Dia nak sederhana. Sama juga macam air yang sangat panas ni. Kalau dah terlalu panas sangat, ataupun terlalu sejuk sangat, bila kita ambil ayat semayang pun, kita ambil pun, kena tak kena pun tak tahu. Basuh muka betul ke rata. Kita basuh pun macam mau tak mau lah. Kita basuh pun macam mau tak mau. Sebab tak tahan sejuk. Ataupun tak tahan panas. Tapi tempat kita sejuk sangat, tak ada masalah apa. Kita boleh tahan lagi. Dia kalau negara-negara Arab tu, macam negara Jordan ke apa kan, kalau main musim sejuk sungguh. Tu yang syariat bagi kita sapu atas kasut khuf tu. Tak payah basuh kaki lah. Sapu je atas khuf tu. Nanti depan kita belajar masalah khuf tu. Masalah khuf tu nanti. Okey, selesai. Habis. Jadi hak tu makruh. Selesai situ. Okey, cukup. Lepas tu yang ketiga. Yang ketiga ni, yang ni kena sambung. Hak ni kita sambung minggu depan lah. InsyaAllah. Yang ketiga ni, hak ni panjang cerita. Dipanggil ayat tu, dipanggil ayat mustakmal. Ayat mustakmal ni, panjang cerita jugalah.
Ayat musta'mal ni hukum dia macam mana perbahasan dia. Satu kita kena sambung lah. Okey, selesai. Dan waktu itulah itu tersambung. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan nak tanya? Kalau ada soalan boleh buka mikrofon tu lah. Kalau tak ada kita tutup tu lah. Nanti yang rakaman ni saya bubuh dalam ni, saya bagi tahu link. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kitab ni dia panjang sikit lah, no? Dia punya perbahasan dia tu taklah macam apa mendalam sangat, tapi dia point-point, dia buat point, padat. Masalah dia. Okey, selesai lah. Kita sambung. Dan yang ketiga, air yang suci pada dirinya tiada menyucikan yang lainnya. Ni panggil ayat musta'mal. Ayat musta'mal ni dalam mazhab kita tak boleh. Tapi kalau mazhab mana? Mazhab Maliki lah. Mazhab Maliki boleh pakai ayat musta'mal. Cuma makruh. Makruh. Mazhab Maliki kalau ayat tu kita pakai dah untuk ambil uduk, kita nak pakai balik untuk ambil ayat semayang sekali lagi. Kan? Hukum dia boleh di sisi Maliki lah. Yang tu kalau kita nak pakai pandangan tu kalau terdesak lah, kalau tak ada ayat. Tapi kalau pandangan mazhab kita tak boleh. Ayat musta'mal dengan mazhab Hambali tak boleh. Tak boleh pakai dah untuk ambil ayat semayang. Untuk minum apa semua boleh. Cuma untuk ambil ayat semayang, untuk mandi wajib, hukum dia tak boleh. Itu kita sambung. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.